sebenar Kota Pompei, di mana kota itu didirikan sekitar abad ke-6 oleh kaum Ossi ataupun Oscan, iaitu suatu kelompok masyarakat dekat Itali sana. Assalamualaikum semua. Pada episod kali ni aku nak cerita kat korang pasal satu kisah Pompei, kisah tragis kota maksiat yang telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum aku bercerita tentang konten aku pada minggu ni, aku harap korang dapat like, subscribe aku punya channel supaya aku dapat buat konten yang lagi menarik untuk korang dengar. Berbalik kepada konten aku pada minggu ni, sejarah kelam Kota Pompei yang telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah pasal Kota Pompei ni boleh dikaitkan dengan kisah kehancuran yang dialami oleh umat Nabi Lut alaihissalam, di mana yang berlaku di Kota Sodom. Dijelaskan dalam Al-Quran, umat Nabi Lut ni terkena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala akibat daripada perbuatan maksiat mereka yang melampaui batas, dan mereka dihujani dengan batu-batu belerang panas secara bertubi-tubi dan mengalami pelbagai azab yang mengerikan, hingga akhirnya kota ataupun kota Nabi Lut ataupun kota Sodom tu musnah, terkubur. Selama lebih daripada 1600 tahun dipercayai tiada siapa yang mengetahui yang kota di bawah tapak kaki gunung Vesuvius di Itali tersembunyinya sebuah kota legenda yang dikatakan amat masyhur bagi Empire Rom pada zaman dulu. Kewujudan kota itu mengalami zaman kegemilangan sekitar tahun 79 Masih, tetapi secara tiba-tiba yang mengejutkan, dengan sekelip mata saja ia telah hilang ditelan bumi, sehingga tak ada siapa yang mengetahui kewujudan satu tamadun yang begitu gah ribuan tahun dulu. Sehinggalah sekitar tahun 1599 apabila sekumpulan pekerja telah diarahkan untuk menggali di sekitar gunung berapi Vesuvius kan. Dalam proses menggali tu, sekumpulan pekerja ni telah menemui kota yang digelar Kota Pompei, tersembunyi. Setelah Kota Pompei ini ditemui, penemuan Kota Pompei ni turut menimbulkan pelbagai persoalan misteri dalam kalangan pelbagai pihak, terutamanya pengkaji sejarah. Yang menggemparkan adalah kerana kejadian misteri yang melenyapkan kota itu secara tidak langsung turut menyimpan wajah sebenar Kota Pompei, apabila ia turut ditemui banyak jasad manusia yang terbunuh dalam posisi sedang mengadakan maksiat. Jadi penemuan jasad dalam pelbagai posisi hubungan seksual itu amat membingungkan, seolah-olah yang penduduk Pompei, Kota Pompei pada waktu itu tidak menyedari yang ketibaan bencana yang boleh meragut nyawa. Kajian demi kajian telah dilakukan. Seterusnya telah membongkar cerita sebenar Kota Pompei, di mana kota itu didirikan sekitar abad ke-6 oleh kaum Ossi ataupun Oscan, iaitu suatu kelompok masyarakat dekat Itali sana. Kota Pompei ni kemudian berkembang pesat dengan maju dari segi pembangunan, dari segi tamadunnya. Akan tetapi di sebalik dia punya kemajuan yang boleh dikatakan sangat canggih pada waktu itu, sebenarnya kota itu sebenarnya membangun sebagai pusat pelacuran serta kegiatan yang melampaui batas kemanusiaan, di mana dalam kalau saya laku dalam buku yang ditulis oleh pengkaji Turki iaitu Harun Yahya, mengatakan yang rumah pelacuran dekat Kota Pompei itu dibina dengan terlampau banyak. Lepas tu malah alat kelamin lelaki digantung di pintu pusat pelacuran dekat Kota Pompei tu. Lepas tu masyarakat Pompei pada waktu itu juga telah dikatakan mengamalkan kepercayaan Mitra. Kepercayaan ajaran Mitra ni mengatakan yang diorang meyakini yang alat kelamin serta persetubuhan tidak sepatutnya dilakukan secara sembunyi. Jadi diorang melakukan secara terbuka. Jadi maksudnya zaman tu moral penduduk dekat Kota Pompei tu memang halak diorang memang teruk lah. Selepas lama aktiviti maksiat tanpa batas yang dilakukan di Kota Pompei tu kan, secara tiba-tiba
gunung berapi Vesuvius yang sebelum itu sepi selama 2 juta tahun airnya meletuskan dia punya lava panas sehingga membanjiri kota Pompei, kota Selangor pada 21 Ogos 79 masih. Tak ada seorang pun penduduk yang itu yang pelik tu, tiada seorang pun penduduk kota Pompei yang terselamat. Malah masyarakat Pompei ditemui mati dalam keadaan yang tidak seolah-olah tidak menyedari kedatangan bencana yang boleh membawa maut ke atas mereka kan. Jadi apabila proses cari gali yang dijalankan juga telah menemui lah yang mayat satu keluarga sedang leka menikmati juadah, seolah-olah diorang tak tahu yang musibah yang akan menimpa diorang. Tapi yang paling sedihnya turut digali lah keluar ialah mayat yang boleh dikatakan mayat yang banyak pasangan yang sedang melakukan aktiviti seksual termasuk sama jenis selain daripada pasangan kanak-kanak, lelaki dan perempuan. Dalam buku yang ditulis oleh Harun Yahya juga mengatakan yang malapetaka yang menimpa penduduk Pompei tu amat sukar difahami, terutamanya dalam kalangan pengkaji sejarah, sebabkan aktiviti maksiat yang bermerajalela di kota Pompei pada waktu itu kan. Jadi maka penduduk kota Pompei tu turut mengalami kehancuran secara tiba-tiba. Malapetaka yang berupa lava daripada letusan gunung berapi, juga kalau tak silap aku ada abu beracun daripada letusan gunung berapi Vesuvius yang berlalu tanpa disedari oleh masyarakat dekat kota Pompei pada waktu itu, telah menyebabkan yang diorang terbunuh ketika sedang melakukan aktiviti seharian dan kekal kaku macam tu sehingga ke hari ini, seolah-olah masih kalau untuk mayat yang dekat kota Pompei seolah-olah telah dibekukan. Hasilnya aktiviti maksiat yang dilakukan penduduk silam dekat kota Pompei tu dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melewati zaman sehingga dapat dipertontonkan sebagai peringatan untuk umat manusia sehingga ke hari ini kan. Jadi kisah ni boleh dijadikan tauladan dekat kita lah, di mana apa-apa kita buat pun kita janganlah melampaui batas, keluar daripada norma akhlak manusia kan. Maksudnya kat kota Pompei tu dia dah tak ada segan silu lah melakukan maksiat yang boleh dikatakan terlampau sangat lah. Itu je lah konten aku pada minggu ni. Kalau korang minat aku punya konten pada minggu ni, aku harap korang dapat like, subscribe aku punya channel supaya aku dapat buat konten yang lagi menarik untuk korang dengar. Okay.